Assalamualaikum semua, welcome back to Vlog Abang Gan. Okey, seperti dijanjikan hari tu dekat part 1 semua sedia maklum, positif. Part 2 saya bercerita pasal yang katakan CSC. Part 3 yang seperti saya janjikan, saya katakan apakah peralatan-peralatan yang wajib ada. Orang katakan bukan saja kalau anda disahkan positif, tetapi benda-benda yang perlu juga untuk monitor body anda. Dan ini adalah investment yang saya rasa memang patut korang invest, walaupun harga dia a bit mahal sedikit, tetapi ini adalah beberapa benda yang wajib ada dekat rumah yang anda boleh monitor anytime, anywhere. Okay? So sebelum itu, macam biasa, bagi anda yang masih belum menonton part 1 dan juga part 2, anda boleh menonton part 1 dan juga part 2. Dan untuk part 3, saya akan berceritakan contoh alat-alat yang perlu, yang wajib, yang ada pada waktu sekarang. Okay? So macam biasa, bagi anda yang masih belum subscribe, yang baru jumpa channel ini, nama saya adalah Abang Gan. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan tekan loceng, di mana aim saya tahun ni adalah road to 100,000 subscriber. Mila, jangan lupa subscribe ya. So, seperti dijanjikan, ini adalah 3 peralatan yang wajib ada dekat rumah anda. Bukan wajib lah, actually yang perlu ada. Tapi saya gunakan kata wajib tu sebab saya rasakan benda ni adalah sangat-sangat penting. Di mana kan sebenarnya apabila telah disahkan hari tu, macam saya katakan, kita perlu menjawab, kita perlu kuarantin sebenarnya 10 hari tau. Dia bukan 14, tapi sebenarnya adalah 10. Tapi sebaiknya 14 lah. Tapi dalam Mas Sejahtera adalah 10 hari saja. Tetapi antara soalan-soalan yang ditanya biasanya adalah dikatakan adakah ada demam, ada batuk, deria ada tak, deria rasa, deria bau. Lepas tu dari segi tekanan, kadar oksigen dalam badan. Lepas tu daripada temperature, macam-macam ditanya dengan denyutan nadi. Dan ini adalah antara benda-benda yang wajib kena ada, yang saya katalah. So, yang pertama adalah yang perlu kita ada adalah dalam banyak-banyak ni, saya rasa yang ini yang paling penting sekali, iaitu oximeter. Okay? So oximeter sekarang ni murah dah. Dulu masa saya beli ni bukanlah RM50 lah. Sekarang ni 20 lebih dah boleh dapat. So ini adalah benda yang paling penting sekali. Dan of course sekarang ni ada banyak, a lot of the fake produk dekat luar ni yang katakan tak betul lah. Letakkan pensel pun boleh detect lah. So yang ini kau kena baca review lah. Kau kena gaji-gaji baca review, sama ada kau boleh beli kat Lazada, kau boleh kat Shopee. Tetapi lagi terjamin kau boleh beli kat farmasi lah, mana-mana farmasi. Tetapi harga farmasi sikit ni dia keras sikit lah, a bit keras lah. So yang ni saya beli dekat Lazada. Yang ni saya beli dalam RM49. Yang ni adalah menggunakan bateri AAA punya bateri. Okay, dia ada dua. Dia ada satu yang rechargeable, tapi yang ni adalah jenis yang bateri. So far saya dah guna berbulan, bateri okey lagi lah. Yang ini, apa-apa pun yang ni paling penting sekali. Sebab untuk make sure kan oksigen dalam badan kita cukup. Kadang-kadang kita rasa oksigen kita susah nafas, tapi kita cek oksigen kita okey. Kadang-kadang kita rasa okey, tapi sebenarnya lepas cek oksigen tak okey. So macam sekarang ni, yang ni nampak 99 kan, 99. So alhamdulillah. So okey, oksigen saya 99, nadi saya 87. Okey, ini yang pertama. Ni wajib kena ada. Ni sekarang murah lah, boleh beli sekarang ni 20 lebih ringgit, 30 ringgit boleh dapat lah. Nak better lagi, beli yang 50 ringgit dah okey. Okay. So yang kedua adalah ini. Yang ini adalah temperature check. Okay. Yang ini adalah temperature check. Yang ini saya beli Novo temperature. Yang ni saya beli RM129, mahal sikit. Actually ada juga yang murah, yang kalau dekat Lazada, kat Shopee ada lebih dalam RM30, RM40. Tapi kena hati-hati lah, ada yang fake dan sebagainya. Tetapi saya beli yang ni sebab dia 2 in 1. 2 in 1 sebab yang satu dia boleh check, nampak ni, dia boleh check pakai guna telinga. Yang kedua dia boleh check guna kita punya body, okay, body part lah, kita punya dahi dan sebagainya. Tujuan saya beli yang ni sebab saya ada anak kecil. So anak kecil, biasanya kita nak check, lebih tepat kita check dekat bahagian telinga lah. So that's why saya beli yang ni, sebab yang ni adalah 2 in 1. So yang ni boleh guna 2 in 1, di mana kita boleh check benda tu. Kita boleh check, contohnya kita check kat sini. Okay, nampak 36.8. So dia boleh check dekat sini, dan boleh check dekat dahi juga. So yang ini adalah temperature. Yang ini pun sama juga, dia guna bateri. Okay, dia guna bateri juga. So dia guna bateri 3V. Okay, 3V ni guna bateri. So dia ada ear, nampak ni. Ear ni telinga lah. So dahi, forehead, nampak ni, boleh juga. So itu dua benda. Yang ketiga adalah ni. Yang ni adalah cek tekanan darah kita. Yang ni benda yang saya ada dulu, yang saya rasa dah setahun dua kot saya dah beli. Actually dah lama lah, saya ada bukan dah bertahun-tahun. Tapi yang lama tu rosak, saya beli yang baru ni. So yang ni pun wajib kena ada juga.
Sebab untuk monitor, walaupun tidak kegunaan untuk kita cek lapor kat MySejahtera ke apa, tetapi benda ni penting untuk kita cek tekanan darah kita macam mana. So yang ni adalah saya beli adalah Mivio. Yang ni adalah saya beli Mivio. Yang ni saya beli dekat farmasi. Harga saya tak ingat, saya rasa lebih kurang dalam 100 atau lebih sikit kot. Dan yang ni dia ada dua tau. Satu dia guna bateri. So yang ni dia guna AAA 4 biji. Ataupun yang kedua kita boleh guna direct. Kita ada point, ada 3 point dia. Okay, dia ada 3 point dia. Mana point dia? Ni dia ada ni. Dia ada maksudnya masukkan elektrik terus tanpa menggunakan bateri pun boleh juga. Yang ni adalah 2 in 1. Tetapi yang ni lain sikit tau. Yang ni saya ambil saiz 22 sampai 42. Sebab kau tahu lah badan aku macam mana. So aku perlukan pergelangan yang lebih besar. Kalau kecil, dia akan kecil lah. Memang kecil gila lah. Memang boleh tercabut lah benda tu. So yang ni adalah benda ketiga yang wajib ada. So 3 benda pun kena ada. Oximeter. Yang kedua adalah temperature check. Yang ketiga adalah check kita punya tekanan darah. Okay, tekanan darah ni penting, babe. Memang penting, serius. Kadang-kadang kalau siapa-siapa yang ada katakan darah tinggi kan, high blood pressure kan, so kadang-kadang antara simptom ni adalah pening kepala lah. Yang kedua adalah dekat leher ni kita akan rasa lengur. Kita akan rasa lengur, especially dekat bahagian leher. Yang ketiga adalah kita rasa denyutan jantung kita laju. So itu adalah 3 antara benda yang mungkin kau ada high blood pressure lah. So that's why we need monitor. Tapi kalau ikut normal adalah bawah 120. Tapi untuk badan saya ni tinggi sikit, mungkin lebih kurang 130. Should be okay lah. Aku katakan nak cantik bawah 120. Tapi kalau 130 pun boleh juga, tak ada masalah juga. Tapi it's not recommended lah. Dia recommended lah bawah 120. Itu untuk bahagian atas lah. Okay. So saya dah tunaikan janji saya, yang mana kan saya katakan 3 benda wajib yang kena ada dekat rumah sekarang, iaitu oximeter, temperature check dan juga cek tekanan darah anda. Okay, so semua ni boleh beli kat Lazada atau Shopee, ataupun boleh pergi dekat farmasi. Mana-mana farmasi pun ada jual, garanti, aku garanti. Tapi yang ni kau kena betul-betul beli tau. Ada juga aku beli yang RM20, RM15, RM16. Tapi ngam tak ngam kita tak tahulah kan, sebab beli daripada Lazada kan. So benda tu kita tak tahu how the quality. So kita nak trusted punya sikit. So spend money sikit, 100 lebih. Kalau total ni lebih kurang 200 lebih lah. Spend, saya rasa benda yang wajib kita spend. Spend tak rugi, tak menyesal kita spend untuk benda yang kita ada dekat rumah. Okay, so terima kasih juga atas doa anda. Dan terima kasih juga buat anda yang menonton sampai habis. Dan terima kasih juga buat anda yang menyokong saya sehingga masa kini. Dan that's all for me. Video saya part 3 yang saya janjikan. Okay, dan untuk part 4 nanti saya akan kongsikan apa ubat yang saya ambil, ataupun medical yang saya ambil, medicine yang saya ambil sepanjang yang kualiti 10 hari itulah. So kalau ikutkan memang tak ada. Biasanya orang makan Panadol, orang makan ubat batuk, makan sesama. Tapi yang ini adalah kita ambil alternatif lah. Orang katakan ada banyak alternatif yang kita boleh ambil, yang kita tak tahu sahaja keberkesanan nanti. Tapi no harm lah to try. Kita boleh try, tak ada masalah benda tu. Okay, so untuk part 4 nanti saya akan kongsikan apa ubat yang saya ambil sepanjang tempoh itulah. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih sekali lagi buat anda yang masih belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum. Ingat tau, kena beli tau. Spend duit sikit. Janganlah kedekut ya. Bye bye semua. Assalamualaikum.